Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan bab 9, poligon asas. Baik, dalam video ini kita akan lihat apakah sifat-sifat segitiga, sudut pendalaman segitiga dan juga sudut peluaran bagi segitiga. Kita juga akan ulang balik sedikit tentang pelajaran yang lalu, tentang bucu, sisi dan juga perpenjuru serta nama sebuah poligon. Okey, so sekarang kita akan tengok sifat-sifat segitiga. Okey, kita boleh bahagikan segitiga ni ikut dua sifat dia. Satu, kita tengok sifat sisi dia. Kemudian yang kedua, kita tengok pada sifat sudut dia. Okey, so kita tengok sifat yang pertama, sifat sisi. Okey, ada 3 jenis segitiga berdasarkan sifat sisi. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga tak sama kaki. Okey, tengok yang pertama, segitiga sama sisi. Semua sisi sama panjang. Okey, bermakna kalau dikasih kita ada 6 cm, di sini pun 6 cm, di sini pun 6 cm. Okey, so setiap sisinya adalah sama ukuran. Semua sudut pendalaman ialah 60 darjah. Okey, maknanya kalau di sini 60 darjah, di sini pun 60 darjah, di sini pun 60 darjah. Dan paksi simetrinya ada 3. So 1, 2, 3. Okey, tengok pula yang kedua, segitiga sama kaki. Okey, dua daripada sisinya sama panjang. Okey, sini dan sini. Okey, sama panjang Kita tengok pada garisan ni pun kita tahu dah. Okey, yang ini menunjukkan yang dua sisi ni sama panjang. So, let's say kalau sini 7 cm, sini pun 7 cm. Okey, dua sudut tapak adalah sama. Okey, dekat sini tapak dia. Okey, so dua sudut tapak tu maksudnya adalah sudut yang berada di sini. Okey, dua ni. Okey, so dua ni mempunyai ukuran sudut yang sama. Okey, paksi simetrinya hanya satu, iaitu di sini. Okey. Okey, kita tengok pula segitiga tak sama kaki. Okey, segitiga tak sama kaki, ketiga-tiga sisinya mempunyai ukuran yang berbeza. Katakan dekat sini 7, dekat sini mungkin 5 cm, dekat sini mungkin 9 cm. Okey. So setiap satu sisinya ni tak sama. Okey, begitu juga dengan sudutnya. Okey, sudut yang ini tak sama dengan sudut-sudut yang lain. Okey, 1, 2, 3. 3 sudut ni ketiga-tiganya nilainya berbeza. Dan dia tak ada paksi simetri. Okey, sekarang kita tengok pula sifat yang kedua, iaitu sifat sudut. Okey, yang pertama sekali, kita tengok segitiga bersudut tirus. Okey. So, segitiga bersudut tirus bermakna semua sudut dalam segitiganya mempunyai sudut tirus. Okey, apa itu sudut tirus? Okey, sudut tirus adalah dia terletak di antara kosong dan juga 90 darjah. Okey, ini adalah sudut tirus. Okey, macam ini 48 darjah, 60 darjah, 72 darjah. Okey, tiga-tiga sudut ni terletak antara kosong dan juga 90. Okey, dia tak termasuk 90 Okey, kenapa tak termasuk 90? Sebab kita ada segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak ialah segitiga yang mempunyai satu sudutnya nilai 90 darjah. Okey, so kalau sudut dia 90 darjah, kita panggil dia bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Okey, kemudian kita ada segitiga bersudut cakar. Okey, segitiga bersudut cakar, salah satu sudut dalam segitiga itu bersudut cakar. Okey, so sudut cakar ni terletak antara 90. Okey, dia lebih besar daripada 90 dan dia lebih kecil daripada 180 darjah. Okey, so ini adalah sudut cakar. So 128 terletak
dia dalam range ini, maka ini adalah segitiga bersudut cakar. Okay. So kalau ada 91 ke, sudut 91, 92, 179, itu semua adalah segitiga bersudut cakar. Okay. Okay, so sekarang kita dah kenal nama-nama segitiga yang ada. So sekarang kita nak tengok hubungan antara sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi segitiga. Okey, kita tengok segitiga yang ada dekat sini. Okey, segitiga ni ada sudut A, sudut B, sudut C dekat dalam. Kemudian ada sudut D dekat luar ni. Ini kita panggil sudut peluaran . A, B dan C kita panggil sudut pedalaman. Okey, so ada 3 poin yang kita kena tahu dekat sini. Yang pertama, hasil tambah sudut pedalaman ialah 180. Okey, so sudut pedalaman kita ialah A, B dan juga C. Maka A tambah B tambah C akan dapat 180 darjah. Okey, poin yang kedua, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, ini kita ada sudut peluaran kita D. Okay, so nak cari sudut peluaran ni, nilainya sama dengan hasil tambah A dan B. Okay, so D sudut peluaran sama dengan A tambah B. Okay, ingat dua sudut yang bertentangan tau. Bukan yang bersebelahan dengan sudut luaran. Okay, hasil tambah dua sudut yang bertentangan. Poin yang ketiga, hasil tambah sudut peluaran dan sudut pedalaman bersebelahan ialah 180. Okay, yang ni baru kita gunakan sudut bersebelahan dia. Okay, so D sudut peluaran dan bersebelahan dengan dia adalah sudut pedalaman C. So, C tambah dengan D akan dapat 180 darjah. Kita tengok contoh. Okay, cari nilai sudut bagi X dan juga Y. Okay, Y ialah satu sudut pedalaman. X ialah satu sudut peluaran. Okay, so saya start dengan nilai Y. Okay, cari nilai sudut Y. Okay, kita boleh gunakan poin tadi, poin yang pertama tadi. Okay, jumlah sudut pedalaman, jumlah hasil tambah semua sudut pedalaman ialah 180 darjah. Maknanya Y tambah 60 tambah 58 sama dengan 180 darjah. Okay, so Y sama dengan 180 tolak 60 tolak 58. So nilai Y ialah 62 darjah. Okay, so lepas dapat nilai Y, kita boleh cari nilai X. Okay, ada dua cara kita boleh guna kat sini. Okay, cara yang pertama kita gunakan sudut pada garis lurus. Sudut pada garis lurus nilainya 180. Maknanya X tambah dengan sudut pedalaman dekat sebelah dia 58 sama dengan 180 darjah. Okay, kemudian 180 tolak dengan 58 dapatlah X 122 darjah. Okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, okay, tadi saya dah mention, okay, untuk dapatkan sudut peluaran, kita kena tambahkan dua sudut pedalaman yang bertentangan. Okay, so kalau X kat sini, dua sudut pedalaman yang bertentangan adalah Y dan juga 60. Okay, Y kita dah cari tadi 62 darjah. So, 62 darjah tambah 60 darjah akan dapat nilai X kita 122 darjah. Okay, dua-dua ni akan dapat jawapan yang sama. Okay, cuma cara saja berbeza. Okay, mungkin dekat sini saya lebih sukakan cara yang pertama kerana dia tidak melibatkan nilai Y. Okay, kalau nilai Y tadi kita cari salah, kemungkinan kalau kita guna cara yang kedua ni, X kita juga salah. Okay, so kalau kita guna cara yang pertama ni, okay, dia tidak melibatkan Y, hanya melibatkan 58 sini saja. So, kat sini insyaAllah tak akan salah. Okay. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, cari nilai sudut X.
Okey, X dekat sini ialah sudut peluaran. Okey, kita ada satu segitiga sama kaki. Okey, kenapa segitiga sama kaki? Sebab tengok dekat sini ada dua tanda di kiri dan kanan. Okey, tanda ini menunjukkan yang segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Hanya dua sisi ini sahaja yang mempunyai ukuran yang sama. Okey, so macam mana nak cari X? Okey, sebelum cari X, kita kena tahu dulu nilai sudut di sebelah dia ni. Okey. Alright. Disebabkan dia segitiga sama kaki, maka dua sisi yang dekat tapak ni mempunyai nilai yang sama. So, katakan dekat sini saya letak, okey, saya tak tahu berapa sudut dia, so saya letaklah Y. Maka di sini juga nilai sudutnya adalah Y. Okay, sebab dua-duanya adalah mempunyai nilai yang sama. Okay, so nak cari Y, okay, berapa nilai Y? Yang ni kita gunakan hasil tambah semua sudut pedalaman adalah 180 darjah. So Y tambah dengan Y tambah 66, kita akan dapat 180 darjah. 180 darjah. Okay, so Y tambah Y dapat 2Y. So, 180 tolak 66 dapat 114. Okay, daripada 2Y sama dengan 114. Nak cari Y, kita ambil 114 bahagi dengan 2. So, dapatlah Y sama dengan 57. Okay, setelah dapat dekat sini Y ni 57, baru kita boleh cari nilai X. Okay, so Y ni sama dengan 57 darjah. Okey. So, sekarang baru boleh cari nilai X. Okey, ni tadi sama macam tadi. Ada dua cara kita boleh guna. Okey, so cara yang pertama, kita gunakan hasil tambah sudut pada satu garis lurus ya. Pada satu garis lurus, sudutnya ialah 180 darjah. So, kita boleh ambil X tambah dengan 57 sama dengan 180 darjah. Okay, kemudian kita kira lah. So, X akan dapat 123 darjah. Okay, cara yang pertama. Cara yang kedua, X sama dengan, kita ambil dua sudut yang bertentangan. 66 dekat sini dengan 57 dekat sini. Kita tambahkan. Okay, so, X sama dengan 66 tambah 57 dapat 123. Okey, so dua-duanya mempunyai nilai sudut. Dua-dua cara mempunyai jawapan yang sama. Okey, tadi saya lupa nak mention, kalau kita ada satu segitiga bersudut tegak, okey, sudut tegak tadi ingat ya, sudut tegak ialah sudut yang nilainya 90 darjah. Okey. Kadang-kadang dalam soalan, dia tak kata sudut itu 90 darjah. Tapi kalau kita nampak, dia ada tanda segi empat kecil begini. Okay, maka kita, yang ini adalah tanda bagi sudut 90 darjah. Okay. So, kalau nampak ada tanda segi empat kecil macam ni pada sudut segitiga awak, okay, ini 90 darjah. Okay. Okey, so itu saja untuk kali ini. So, harapnya video ini dapat membantu awak sedikit sebanyak memahami topik ini. Okey, apa yang saya terangkan, apa nota yang saya berikan dalam video ini, semoga dapat menjadi rujukan dan membantu awak dalam pembelajaran awak. Okey, terima kasih.